Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini di hari Jumaat yang mulia ini kita dapat bersama-sama di dalam program Bual Bicara yang dianjurkan Unit Pembangunan Komuniti Pembangunan Bina Insan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Sarawak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita bersama-sama di dalam perkongsian dalam rangka menangkap ilmu, pengetahuan, mengambil tauladan dan pengajaran. InsyaAllah pagi ini kita sangat bertuah kerana akan berbicara tentang satu tajuk yang merupakan satu peristiwa yang benar-benar berlaku dan ayatnya hanya berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, iaitu di dalam topik sirah kita hari ini, Isra dan Mi'raj. InsyaAllah banyak yang akan kita coba kupaskan pada hari ini. Kalau kita nak berceritakan tentang perihal Isra' Mi'raj dari permulaan sehingga akhir memakan masa yang agak panjang. Alhamdulillah, insyaAllah kita pagi ini bertuah dapat bersama ahli panel kita yang berbahagia, orang Sarawak, orang Kemas, sahabat saya Ustaz Haji Said Muhammad Rosdi bin Haji Wan Yusuf, pemaju masyarakat pembangunan insan Kemas kawasan Sentubung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berseri kita pagi ini Ustaz. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, sebagai mukadimah Ustaz, tanpa kita membuang masa, Isra, untuk persoalan pertama ini Ustaz, Isra dan Mi'raj, suatu penjelasan ringkas soalannya tu. Mohon pencerahan, dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra yang kira-kira bermaksud Maha Suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami, yakni tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sedang penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang peristiwa Isra. Adapun maksud daripada Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Di dalam ayat ini ianya belum menceritakan tentang satu perjalanan yang bersifat uruj,
iaitu perjalanan naik ke langit bertemu Allah Subhanahu wa taala. Adapun perjalanan yang naik ke langit bertemu Allah Taala disebut sebagai Mi'raj. Ayat yang bercerita tentang Mi'raj disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Sadaqallahul Azim. Di dalam dua surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan dengan dua peristiwa. Yang mana apabila menyebut tentang Isra dan Mi'raj, sebenarnya ianya adalah dua peristiwa. Yang pertama adalah Isra dan yang kedua adalah Mi'raj. Surah Al-Isra menyebut tentang peristiwa Isra dan surah An-Najm menceritakan tentang peristiwa Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan yang demikian adalah untuk menunjukkan bahawa sesungguhnya peristiwa Isra itu adalah satu mukjizat. Sedangkan peristiwa Mi'raj juga adalah satu mukjizat yang lain. Adapun mukjizat ini maksudnya adalah sesuatu yang Allah Taala tunjukkan kepada makhluknya yang mana tidak ada satu pun makhluknya yang dapat mendatangkan perkara yang sama dengan apa yang Allah Ta'ala telah tunjukkan. Dalam peristiwa Isra, Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat tentang perjalanan Nabi SAW di bumi untuk menunjukkan bahawa tidak ada makhluk yang ada di bumi ini yang mampu menunjukkan perkara yang sama. Begitu juga dalam peristiwa Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada penduduk langit bahawa sesungguhnya ini adalah kelebihan dan keutamaan yang Allah Taala kurniakan kepada para anbiya dan para rasul, wabil khusus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun mukjizat ini bertujuan untuk menunjukkan kepada makhluk tentang kuasa Allah Ta'ala. Namun demikian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, selain daripada itu, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menunjukkan sendiri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Yang mana di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan linuriyahu min ayatina, yang bermaksud sesungguhnya kami memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Kepada siapa? Nya itu maksudnya kepada Nabi. Yang maksudnya kekuasaan ini ditunjukkan kepada Nabi SAW secara khusus. Begitu juga peristiwa Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebahagian dari sebesar-besarnya tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menjelaskan bahawa peristiwa Isra itu di dalam surah Al-Isra. Kemudian peristiwa Mi'raj di dalam surah An-Najm. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menunjukkan kepada makhluk bahawa Isra dan Mi'raj adalah dua mukjizat yang berbeza. Nak ditunjukkan kepada penduduk di bumi melalui peristiwa Isra dan nak ditunjukkan kepada penduduk di langit melalui peristiwa Mi'raj. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala hanya ingin menunjukkan kebesarannya khusus kepada kekasihnya, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, penjelasan yang ringkas namun cukup padat, Ustaz.
untuk dalam kita bicara pagi yang mulia ini. Banyak lagi yang topik yang kita akan bincang, Ustaz. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita berhenti rehat seketika. InsyaAllah kita bertemu seketika nanti. Alhamdulillah, bersama kembali kita pada program kita pagi ini. Baiklah Ustaz, untuk berbicara tentang peristiwa ajaib dan istimewa ini. Sebenarnya apakah salah satu sebab Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Rasulullah SAW dan umat manusia amnya tentang peristiwa ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Razak. Para penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja. Bermula daripada perjalanan pertama sehingga ke Palestin, kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya bertemu dengan Allah Taala, kemudian turun semula, kemudian balik semula ke Mekah. Semua perjalanan peristiwa Isra dan Mi'raj ini hanya dilalui oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak seorang pun yang menyaksikan keseluruh perjalanan ini, walaupun disebutkan bahawa Jibril alaihissalam menemani Nabi. Namun seperti yang kita ketahui bahawa Jibril alaihissalam hanya dapat sampai ke satu tahap, iaitu di Sidratul Muntaha. Maka Jibril mengatakan bahawa wa rabbuka wa anta, dan dengan Allah Ta'ala dan kamu, ditinggalkan oleh Jibril alaihissalam kerana Jibril mengatakan bahawa jika aku melepasi tempat ini maka sesungguhnya aku akan dimakan oleh cahaya. Jadi yang menyaksikan semua pertemuan ini adalah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk apa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan keistimewaan kekuasaan Allah Taala ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang mana dalam peristiwa ini, walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melihat semuanya, sebahagian daripada peristiwa ini dikongsikan juga bersama umat Nabi, iaitu antaranya perintah solat dikongsikan bersama kita. Selain daripada itu, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada manusia yang menggunting bibirnya, iaitu sebagai perumpamaan kepada khutabaul fitnah, yakni penceramah-penceramah yang mendatangkan fitnah, yang mengadu domba, yang membawa pemusuhan sesama umat Islam, maka diberi perumpamaan tentang orang yang menggunting bibir. Kemudian ada juga ditunjukkan ada satu manusia yang diberi dua mangkuk daging, yang mana di sebelahnya mangkuk daging yang busuk dan di sebelahnya lagi mangkuk daging yang baik, tetapi dimakannya mangkuk daging yang busuk. Dan kemudian ditunjukkan lagi ada peristiwa di mana satu lubang yang sempit keluar daripadanya lembu jantan. Kemudian ada peristiwa kaum yang kukunya daripada tembaga menggaru-garu tubuhnya dan menggaru-garu dadanya sehingga keluar daging dan darah. Dan semua peristiwa-peristiwa ini dikongsikan bersama dengan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kejadian yang disaksikan oleh baginda seorang adalah kejadian sewaktu berada di langit. Maksudnya di atas daripada Sidratul Muntaha, yakni indaha Jannatul Ma'wa, yang mana di tempat itu dinamakan Jannatul Ma'wa, di atas lagi daripada Sidratul Muntaha. Dan Jibril seperti yang kita sebutkan tadi tidak boleh menembusi lapisan itu, tetapi hanya boleh ditembusi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan sebahagian riwayat menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diliputi oleh 70,000 nur untuk naik bertemu dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakana qaba qausaini aw adna."
sehingga menjadi jarak di antara Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad itu sekadar 2 busaran panah ataupun lebih dekat lagi. Subhanallah. Bayangkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Ta'ala memanggil baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengannya. Ini perumpamaan yang menunjukkan bahawa sangat dekatnya perjumpaan antara Allah Ta'ala dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan dalam keadaan ataupun bentuk ini hanya diketahui oleh baginda Nabi dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita perlu memberikan gambaran bagaimana pertemuan itu, di tempat apakah pertemuan itu, adakah pertemuan ini, adakah Nabi melihat Allah Ta'ala itu dengan mata kasarnya ataupun melalui mata hatinya. Itu bukan perbincangan perbahasannya. Yang kita imani secara putus adalah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa ini adalah datang jasad dan rohnya. Namun pertemuan itu hanya Nabi dan Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui bagaimana keindahannya pertemuan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perumpamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang saya sebutkan tadi, begitulah dekatnya Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tujuan Allah Ta'ala menunjukkan kebesaran Rasulullah adalah nak tunjukkan kepada kita darjat, ketinggian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan satu ketika Nabi kita Muhammad ketika mana dah melepasi Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Ta'ala, terdetik di dalam hati baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda teringat dengan satu ayat yang mana Sayyidina Musa alaihissalam nak bertemu dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Maka Sayyidina Musa diarahkan oleh Allah Ta'ala seperti mana dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku Tuhanmu, kata Allah, maka bukalah kasutmu wahai Musa, kerana engkau sekarang berada di wadi tua yang suci. Diperintahkan Allah Ta'ala untuk Sayyidina Musa melepaskan kedua kasutnya. Maka ketika itu baginda Nabi SAW terdetik di hatinya nak membuka kedua seliparnya pada waktu itu. Tetapi dihalang oleh Allah Ta'ala, ditahan oleh Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Sesungguhnya Musa ketika mana nak bertemu denganku adalah kerana dia ingin bertemu denganku. Tetapi engkau wahai Muhammad, aku yang nak bertemu denganmu. Aku yang menjemputmu. Aku yang menyuruhmu datang ke sini. Aku yang membawamu. Ini jemputanku. Maka naiklah engkau dengan seliparmu, dengan keadaanmu. Melihat betapa tingginya kemuliaan darjat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalannya tadi, sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak tunjukkan? Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita khususnya dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bahawa sesungguhnya baginda adalah salah satu, selain daripada kita nak bercerita tentang hadiah, iaitu solat, hadiah yang besar kepada kita adalah keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan adanya Nabi Muhammad itulah kita mendapat hadiah yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, sebagai pencerahan tadi, rupa-rupanya perjalanan Rasulullah SAW daripada bumi sehingga ke langit, rupanya ada membawa hadiah Ustaz. Banyak lagi topik yang kita bicara Ustaz, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti rehat seketika. Insya-Allah kita bertemu lagi selepas ini.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam program Isra' Mi'raj dengan tajuk Hadiah yang Sempurna. Baiklah, kita kembali kepada ahli panel kita, Ustaz. Ya. Untuk soalan seterusnya, Ustaz. Baiklah, bicara tentang hadiah yang disebut tadi, hadiah yang sempurna. Tajuk utama kita pada Isra' Mi'raj kali ini, bagaimanakah kita menjadi peristiwa ini, Ustaz, benar-benar berkesan di dalam hati kita, bukan sekadar hanya tahu akan perjalanan apa yang telah dilalui oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hal ini setiap tahun berulang-ulang. Baiklah, apakah intipati, Ustaz? Persoalannya, apakah intipati dari perjalanan ini dan maksud dari hadiah yang sempurna itu sendiri? Mohon pencerahan, Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Razak. Para muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya sekarang adalah hadiah itu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita kepada hadiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dah membahas tentang Nabi Muhammad ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada makhluk-makhluk yang lain, termasuk para nabi dan rasul yang lain. Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk. Baik. Namun demikian, ketika mana berbicara tentang hadiah, biasanya orang yang nak beri hadiah pasti ada sesuatu yang menyebabkan kita ingin memberi hadiah kepadanya, kebiasaannya lah. Sedangkan ni Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Rahmat, kasih kepada kita. Jadi kita nak ambil iktibar apa sebenarnya di sebalik pemberian hadiah ini. Sebenarnya mengapa berlakunya peristiwa ini sendiri dan mengapa Allah Taala memberi hadiah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat dikongsi oleh kita bersama. Baik. Pertama sekali, mari kita sama-sama bertadabbur daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Isra' ini sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci zat yang memperjalankan hamba-Nya. Allah Taala tidak menggunakan perkataan khalqihi, iaitu makhluk. Maha suci Allah Taala yang memperjalankan makhluknya, tidak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan maha suci Allah Taala yang memperjalankan hamba-Nya. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini tentang sifat penghambaan, yakni pengabdian yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah, menunjukkan kelemahan dirinya di hadapan Allah, menunjukkan kekurangan diri di hadapan Allah, menjadi sebab diangkatnya baginda ke langit. Jadi Allah Ta'ala sebut Subhanallazi asra bi 'abdihi. Allah Ta'ala memperjalankan hamba-Nya. Jadi sifat hamba itu sendiri menyebabkan Allah Ta'ala muliakannya dan Allah Ta'ala angkat darjatnya sehingga ke langit. Baik. Dengan sifat penghambaan ini sebenarnya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku kepada Nabi Muhammad. Tetapi apa yang boleh dikongsikan bersama kita, Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi Muhammad itu adalah khususiyah Nabi Muhammad. Tetapi kepada kita sebagai hamba daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun Allah Taala kurniakan Isra' dan Mi'raj sesuai dengan keadaan kita. Allah Ta'ala pasti akan mengangkat hamba-Nya yang bertakwa. Allah Ta'ala akan mengangkat hamba-Nya yang beriman. Allah Ta'ala akan mengangkat hamba-Nya yang menunjukkan sikap penghambaan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni sikap hamba ini bukan sekadar menunjuk-nunjuk bahawa dirinya hamba. Bukan sekadar ungkapan. Tetapi hakikatnya penghambaan itu adalah di dalam hati. Berapa ramai di antara manusia ini yang mengaku dirinya hamba kepada Allah, tetapi ia hanyalah ungkapan pada lisan sahaja. Bila mana dirinya dihina oleh orang lain, nafsunya marah dan merendahkan pula kepada orang itu. Sementara orang yang hina di hadapan Allah Ta'ala, orang yang dikatakan hamba di hadapan Allah Ta'ala, pasti akan menganggap dirinya tidak mungkin lebih mulia daripada orang yang lain. Baginda Nabi SAW
setelah menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah Ta'ala, walaupun baginda ini adalah afdalul ibad alal itlaq, walaupun baginda ini adalah makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi, tapi baginda menunjukkan penghambaan dirinya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana menghadapi pelbagai dugaan, ketika mana berinteraksi dengan makhluk, menghadapi cubaan, cabaran, apa sahaja yang dialami oleh baginda, ia merupakan mazhar tajalli haqqi alaih. Baginda menganggap Allah Ta'ala menzahirkan kedudukannya melalui ujian cabaran yang telah diberikan kepada baginda. Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaannya adalah melalui ujian dan cabaran yang telah diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak menyingkapi dugaan cabaran ini yang diberikan Allah Ta'ala, melainkan dengan mazharul ihsan, iaitu dengan sikap ihsan baginda, dengan mengatakan illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau engkau tidak murka padaku wahai Allah, walaupun orang maki aku, walaupun orang caci aku, walaupun orang herdik aku tidak peduli dengan perbuatan mereka. Yang aku peduli adalah engkau wahai Allah. Aku khawatir engkau murka padaku, aku risau engkau marahkan aku risau adalah engkau tidak suka akan aku. Itu yang diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berhadapan dengan ujian dan cabaran. Inilah sifat penghambaan yang sempurna. Dan inilah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghambaan ini juga ditunjukkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah di dalam bait-bait syairnya yang berkata, andai aku dengan engkau wahai Allah mempunyai hubungan yang baik dan aku mendapat keredaan darimu, walaupun semua makhluk ini benci dan murka kepada aku tidak peduli. Tidak peduli murka dan redanya makhluk, tetapi yang dipedulikan adalah reda Allah Ta'ala dan kerisauan atas kemurkaan Allah Ta'ala. Apa kata Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah lagi? Andai aku dengan engkau mesra wahai Allah Ta'ala, walaupun aku putuskan hubungan dengan semua makhluk, aku tak kisah, yang penting tidak putus hubungan denganmu. Demikianlah ungkapan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Bila mana aku mendapatkan kasih sayangmu, wahai punca segala impian, yakni Allah, semua yang ada di atas bumi, semua yang ada di tanah akan kembali kepada tanah. Orang yang memuji aku akan kembali ke tanah. Orang yang mengeji aku akan kembali ke tanah. Orang yang dipuji akan kembali ke tanah. Orang yang dikeji akan kembali ke tanah. Dan kembali mereka ke tanah ini kelak akan bertemu dengan satu zat, yang mana zat ini jika dia redha, maka redalah sepanjang zaman. Jika dia memuji, maka dipujilah sepanjang zaman. Dan jika zat ini murka, wa na'udzubillahi min dzalik, maka tidak ada guna pujian keredaan manusia sedikit pun kepada orang itu, yakni Allah Ta'ala. Jadi kehidupan penghambaan ini adalah sebenarnya melihat ridha dan melihat apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menzahirkan pengabdiannya kepada Allah Ta'ala dan kehinaannya di hadapan Allah Ta'ala menyebabkan pangkat, darjat baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah diangkat baginda menuju ke langit? Sebab apa diangkat tadi? Sebab nilai penghambaan yang ada pada dirinya. Walaupun ada manusia ini yang tidak mahu mengaku hamba. Ada manusia yang tidak mahu mengaku hamba. Malah berpaling daripada Allah Ta'ala, tidak mahu mengaku hamba. Namun perlu diingat, pasti kelak di akhirat nanti akan datang kita kepada Allah Ta'ala sebagai seorang hamba. Wa kulluhum atir rahmanu, semua dari manusia nanti akan datang kepada Allah Ar-Rahman abda, akan
akan datang kepada Allah Ta'ala sebagai seorang hamba. Walaupun kita tidak mengaku menjadi hamba, kita akan datang sebagai hamba. Mengaku ataupun tidak mengaku, merendahkan diri ataupun tidak merendahkan diri, tetap akan hina dan rendah di hadapan Allah Ta'ala. Itu masa kelak. Maka hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para penonton dari mati Allah Ta'ala, carilah makna ubudiyah, makna penghambaan di dalam diri kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat mengangkat darjat kita juga, dan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita sesuatu yang disebut sebagai keredaan. Di mana yang Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Ar-Rahman, yakni hamba-hamba Allah, berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan haunan, yakni merendah diri. Kalau ada orang jahil yang bercakap dengannya, yang maki kepadanya, yang komen dengannya, yang cakap hal-hal yang tidak baik tentang dirinya, maka hamba Ar-Rahman ini, hamba yang datang dalam keadaan merendah diri ini, akan mengatakan apa? Qalu salama, mengucapkan kata-kata yang selamat. Tidak akan dibalas cacian itu dengan cacian yang lain. Tidak dibalas makian itu dengan makian yang lain. Inilah sifat yang sebenar pada seorang hamba. Hadiah yang sempurna ini tidak ada satu perbahasan berkenaan dengan tidak ada satu pertelingkahan yang mengatakan bahawa solat itu adalah hadiah daripada Allah Ta'ala kepada kita. Semua orang tahu. Namun demikian, hadiah ini sebenarnya dibungkus dengan satu sifat yang disebut sifat hamba. Jika benar hadiah solat ini adalah hadiah yang mutlak, mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, dan celakalah orang-orang yang solat. Ini hadiah. Tapi Allah Ta'ala menghinakan orang-orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un, yakni orang-orang yang salat tetapi melalaikan salatnya, yakni orang yang salat tetapi riak di dalam salatnya. Berartinya hadiah ini jika tidak dijadikan sesuatu perkara yang bermanfaat kepada kita, maka ia tidak akan membawa hasil kepada kita. Solat yang dihadiahkan Allah Ta'ala itu adalah sekadar alat kepada kita. Semua orang salat, majikan solat, orang bawahan solat, orang kerja dalam ofis solat, orang kerja di luar ofis solat, orang baik solat, kadang-kadang orang jahat pun solat. Orang yang bercakap benar solat, orang yang berbohong solat. Betul. Jadi solat ini adalah satu alat sahaja. Jika tidak ada sifat penghambaan yang ada di dalam solat itu sendiri, maka sia-sialah hadiah yang Allah Ta'ala berikan. Atas maksud inilah hadiah yang sempurna ini adalah hadiah, yakni solat yang diberikan kepada kita dan kita letakkan nilai penghambaan yang ada di dalamnya. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ana abdun sara fakhri dimna faqri wa tirari. Aku ini adalah hamba, ini adalah hakikat bangganya diriku, kegembiraanku bila mana diriku merasa menjadi hamba yang tidak memiliki kepada dirinya kerana dirinya dimiliki oleh Allah, yang tidak memiliki akal fikirannya kerana akal fikirannya dimiliki oleh Allah, yang tidak memiliki kehendak dan kecenderungan hawa nafsunya kerana semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Jadi aku bangga menjadi hamba, kata Imam Al-Haddad. Aku bangga, aku merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Semuanya adalah kerana Allah Ta'ala. Jadi solat ini adalah hadiah. Namun hadiah ini akan sempurna jika kita meletakkan nilai-nilai kehambaan di dalamnya. Setiap kali kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, betul-betul kita merendahkan diri kita kepada Allah Ta'ala, mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala, mengharapkan bantuan Allah Ta'ala. Bukan sekadar perlakuan tubuh, bukan sekadar perlakuan fizikal, tetapi mengharapkan di dalam hati kita suatu masa kelak ketika benar kita bertemu Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala menerima kita dalam keadaan redha. Solat adalah alatnya, hambaan adalah penyempurnaannya. Wallahu Ta'ala. Alhamdulillah Ustaz, uraian yang amat menarik. Jadi kita insyaAllah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi, hadiah itu adalah salat. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi orang yang menjaga salat, Ustaz. Dan kita berterima kasih kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kita selawat banyak kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas huraian. Banyak lagi topik semakin panas Ustaz. InsyaAllah lepas ini kita berkongsi dengan muslimin muslimat penonton. Ada soalan daripada muslimin muslimat penonton insyaAllah. Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah kita banyak lagi topik selepas ini, semakin panas nampaknya. Jadi untuk itu kita berhenti rehat seketika. InsyaAllah kita bertemu selepas ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersama kembali. Sebagaimana janji kita tadi, ada persoalan daripada penonton muslimin dan muslimat. Baik Ustaz, kita pindah kembali panel kita. Ada soalan daripada penonton Ustaz? Ya. Soalan pertama Ustaz daripada saudara Ibnu. Assalamualaikum Ustaz. Apakah balasan orang yang menunaikan amanah dengan jujur dan ikhlas, khususnya kita sebagai penjawat awam dalam peristiwa ini Ustaz? Mohon pencerahan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditunjukkan dengan pelbagai keadaan manusia. Selain daripada diperlihatkan dengan pelbagai keadaan manusia, Nabi SAW juga ditunjukkan tentang keadaan syurga dan neraka. Pasti orang yang menunaikan amanah ini adalah orang yang diredai Allah Ta'ala. Maka syurga yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada yang disebut oleh Nabi, ada Jannatul Firdaus daripada emas, kemudian Jannatul Adan daripada Kasabul Jannah, kemudian Jannatul Khulud daripada marjan, An-Na'im daripada perak, Al-Ma'wa daripada zabarjat dan sebagainya. Ini adalah balasan-balasan Allah Ta'ala terhadap orang yang bertakwa. Namun demikian, kalau nak bercerita tentang amanah, tentang jujur ini, Nabi SAW ketika mana Isra itu, perjalanan di bumi itu, satu ketika Nabi SAW melihat bahawa ada satu orang lelaki yang membawa kayu yang berat. Semakin berjalan, semakin ditambah. Semakin berjalan, semakin ditambah. Semakin berjalan, semakin ditambah. Maka kata Jibril AS, ini padanya adalah amanah yang tidak ditunaikan dan ianya akan ditambahkan lagi. Amanah kalau tidak ditunaikan akan semakin berat. Di mana kata Imam Al-Ghazali, apakah benda yang paling berat sekali di dunia? Jawapannya adalah al-amanah. Jadi amanah ini adalah satu benda yang ringan di mulut, ringan di mata kita, tapi sebenarnya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balasan kepada orang yang tidak menjalankan amanah itu diperlihatkan kepada Nabi dalam peristiwa Isra. Tetapi balasan, soalannya tadi, balasan ataupun melalui peristiwa Isra ini, apakah balasan kepada orang yang jujur amanah khusus di penyawat awam? Ni penyawat awam saja, semua orang diamanahkan. Kita ada banyak amanah. Amanah yang bersifat duniawi, amanah yang bersifat ukhrawi. Kita ada amanah dunia, kita ada amanah akhirat. Amanah kita di dunia kita tidak mampu langsaikan, apatah lagi kita nak langsaikan amanah di akhirat.
Tetapi kalau kita mampu untuk menjaga amanah di akhirat, insya-Allah kita akan dapat menjaga amanah di dunia. Karena dunia ini hanya mengikut perbuatan akhirat. Kalau baik yang di akhirat, insya-Allah dunianya akan menjadi baik. Kalau tidak baik yang di akhiratnya, maka tidak baik juga yang di dunianya. Maka siapa yang menjalankan amanah, tidak kiralah dia penjawat awam atau siapa sekalipun. Karena Nabi menyebutkan setiap daripada manusia ini adalah ra'in. Kullukum mas'ulun ala ra'iyati. Kullu ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyati. Setiap daripada kita adalah pemimpin dan setiap daripada kita akan dipersoalkan tentang apa yang dipimpin. Dia tidak kiralah penjawat awam ataupun tidak, tapi balasan yang baik kepada yang baik dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Baiklah, kita terus raikan penonton muslimin muslimat. Ada persoalan seterusnya Ustaz. Soalan yang kedua ini panas soalan Ustaz. Daripada saudari Patilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya, balasan orang yang mengumpat adakah balasan orang yang mengumpat Ustaz yang digambarkan dalam peristiwa ini, adakah membawang itu di kategori yang mendapat balasan yang sama Ustaz? Menarik soalannya. Dipersilakan Ustaz, mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di membawang ini bahasa yang viral lah sekarang, bahasa yang terkini ya. Walaupun tidak disebut dalam kitab-kitab tentang membawang, tapi yang boleh kita fahami, membawang ini adalah berkata sesuatu tentang orang yang lain ataupun mengunjing ya, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia mengunjing. Jadi ketika mana peristiwa Isra, Nabi kita SAW ditunjukkan tentang satu kaum yang mana kukunya daripada tembaga. Dan kemudian dengan kukunya yang tajam itu, dia menggaru-garu muka dan dadanya sehingga keluar daging dan darah. Jadi mereka ini dikatakan orang yang memakan daging manusia, iaitu memakan daging saudaranya sendiri dengan mengumpat. Baik. Ini adalah pembalasan yang disebutkan terhadap orang yang mengumpat. Orang yang mengumpat yang disebut dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra, ketika Isra. Namun kalau nak disebutkan membawang, ini membawang ni dia ada pembahagiannya. Membawang ni ada 3. Ini bukan pembahagian membawang itu, tetapi dalam perbahasan agama mengunjing ya, berkata sesuatu tentang orang lain. Pertama disebut sebagai ghanimah, yang kedua adalah fitnah, yang ketiga adalah namimah. Yang pertama, bercerita tentang orang lain dan cerita itu betul, tetapi orang yang dicerita itu tidak suka kalau hal itu dicerita kepada orang lain. Boleh faham ya? Kita cerita hal orang lain dan cerita itu benar. Walaupun cerita itu buruk, benar berlaku. Dan orang yang kita ceritakan itu adalah orang yang tidak suka kalau cerita ini sampai kepada orang lain. Dan cerita ini diceritakan kepada orang lain di belakangnya. Maka ini disebut sebagai mengumpat ataupun ghanimah. Yang kedua, cerita yang tidak betul tentang satu orang yang lain, kemudian dicerita dengan orang yang lain, maka ini disebut fitnah. Dan yang ketiga, orang yang suka menjadi batu api, mengadu domba, nak menjadikan permusuhan antara satu orang dengan orang yang lain, maka ini disebut sebagai namimah, mengadu domba. Ini ada 3 membawang ini. Jadi walhasil yang disebut oleh Nabi SAW di dalam peristiwa Isra adalah yang pertama, iaitu ketika mana diperlihatkan ada satu orang yang menggaru-garu badannya dengan kuku tembaga itu, maka akhirnya keluar darah dan dagingnya, dan orang itu dikatakan orang yang makan dagingnya sendiri. Adakah selain daripada ghanimah itu tidak ada balasannya? Tidak. Tiga-tiganya, baiknya mengumpat ataupun fitnah ataupun mengadu domba, tiga-tiganya ini akan mendapat balasan, wa na'udzubillahi min dzalik, balasan yang buruk kepada Allah Ta'ala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan dengan tingkat-tingkat di neraka. Baginda diperlihatkan dengan tingkat-tingkat di neraka, sehingga baginda menyebutkan bahawa antara yang baginda sebutkan adalah baginda melihat ramai sekali para kaum wanita di dalam neraka.
Ini adalah antara perkara-perkara yang Nabi SAW lihat di dalam peristiwa Mi'raj. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan tadi. Jadi legalah beri soalan tadi mana mengumpatnya ada terbagi kepada bagian. Dan lebih-lebih lagi kalau orang sambil-sambil mengupas bawang Ustaz dapat pahala Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Banyak alhamdulillah di segala pencerahan ini. Baiklah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak terasa kita sudah ke penghujung program kita pada pagi ini. Terima kasih kepada ahli panel. Terima kasih juga. Yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Said Rusdi bin Wan Yusuf, pemaju masyarakat Bina Insan kawasan Sentubung, Jabatan Kemas, bahagian Kuching. Terima kasih Ustaz atas perkongsian tadi. Terima kasih dan atas jemputan. Dan juga muslim-muslimat yang masih lagi tidak bergerak. Dan insyaAllah sebelum kita mengakhiri program kita mohon kepada Ustaz untuk membaca doa sikit Ustaz, memberkati program kita pada pagi ini. Dengan segala hormat dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub, tuslihu bil qulub wa tantaliku bil usub wa talinu bil su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, bi masyayikhina wa muallimina wa dhil huquqi alaina ajma'in, li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. تحصنا بالعزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا هذا الوباء اصرف عنا هذا الوباء اصرف عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لطيف يا قدير نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih di atas doa dari Ustaz. Jadi nampaknya kita sudah ke penghujung majlis kita pada hari ini. Dan sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita dan muslimin muslimat yang dapat bersama kepada program kita pagi ini, dan juga kepada kru media kemas yang bekerja keras daripada awal sehingga akhir, dan mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat daripada Allah SWT. Sebelum mengakhiri kalam, saya tinggalkan kata-kata ini perkongsian bertentang dengan solat. Solat itu bukan part time, tapi solat itu mesti buat full time. Solat bukan sometime, tapi solat itu mesti buat on time. Solat itu bukan no time, tapi solat itu kalau boleh overtime, kerana mati boleh anytime. Jadi dengan itu kita mudah-mudahan kita sama-sama dapat rahmat daripada Allah SWT. Dengan itu saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.